Okey, ini adalah sesi kedua. Lepas yang pertama tadi hilang suara, saya punya hilang, Syukur punya pun hilang. Tak tahu apa pasal. So, kita menunggu si Syukur untuk masuk semula. Inilah, kita masih dalam proses beta ni kan. Okey. Welcome back sahabat-sahabat semua. Minta maaf lah, hari tu dengan Unding pun ada isu, yang kali ni pun ada isu. kita tengah test. Approve. Add. Yes. Okey, semua orang dengar suara saya. Okey. Alright. Test suara dulu kau. Test suara dulu. Tes 1 2. Tes 1 2. Ku nyanyikan lagu ini. Dengar tak? Ada dengar. Ada tak? Yang lain ada dengar? Kalau ada dengar, sila beri komen. Tanda like. Komen. Tanda like jika ada suara. Okay, so carry on. Ada suara Okay. So calling yang lain lah. Okay. So masa tak berapa nak ada sangat. Jadi saya sambung lah. Mana tadi? Okay, tadi Azhan ada cerita lah berkenaan dengan bekerja di multinational company dan juga oil and gas. Jadi saya pula experience saya di tunjuk kucing nanti aku ambil kucing aku nanti kat bawah. Okay. Dia pun nak belajar juga. Okay. Ya Tuan Dato' Tan Sri Rifai Sabah. Terima kasih. Saya selama 12 tahun berkecimpung dengan dunia GLC lah, Government Link Company yang tersohor suatu ketika dahulu. Okay, sehingga 2012. Okay, sebelum saya meninggalkan satu legasi yang boleh dibanggakan lah hingga sekarang. Jadi kalau tuan-tuan yang ada di sekitar Johor, Pasir Gudang tu, bolehlah lawat kilang-kilang, bekas kilang saya lah di Pasir Gudang. Tak ada video, ada suara je. Apa ni? Betul ke? Orang lain okey. Betul ni. Tan Sri Rifai je yang ada problem. Kita jalan. Dekat GLC ni, Government Link Company ni, rasa kalau ada yang pernah bekerja dengan GLC, rasanya mereka faham lah apakah rintangan ataupun obstacle yang paling utama bekerja dalam GLC ni. Antaranya adalah time management dan juga to get an approval for your request or proposal. Itu memang amat menjerihkan lah. Bukan senang kalau nak kerja dengan GLC ni. Hati kena kental. Bukan hati kering tapi hati kena kental. Kalau hati kering je, dia punya ayat satu je. Kau nampak tak pintu yang kau masuk tadi? Itu je ayat dia. Jadi kalau management ataupun kita punya bos dah bercakap macam tu, kau nampak tak pintu yang kau masuk tadi, maksudnya faham-faham je lah. Terima kasih Encik Zaki, Tuan Idola sepanjang zaman. Okey, untuk mendapatkan approval daripada GLC punya management bukannya mudah. Okey. Lot of paperwork, confrontations yang kita kena buat, yang kita kena lakukan dalam pelbagai cara. Antara lainnya saya pernah bersekongkol dengan pekerja-pekerja bawahan lah untuk mendapatkan kelulusan lah, mendapatkan kelulusan supaya sesuatu program tu dapat dijalankan dengan jayanya. Jadi kalau tak dapat pertolongan ataupun bantuan daripada pekerja-pekerja bawahan ni, memang susah lah.
Okay, nak mengharapkan management, senang cerita GLC dia punya level of awareness dia lebih, senang cerita lebih rendah lah daripada MNC. Saya rasa masing-masing faham lah kot bila saya bercakap berkenaan dengan komitmen dan juga awareness level of the management, GLC management level lah. Okay, then di GLC company ni kita lebih kena proaktif. Proaktif yang mana tak semua GLC dia willing to kata orang develop atau willing to wujudkan satu sistem yang mana sebelum ni tak pernah ada. Contohnya kilang saya tu dah beroperasi daripada tahun 1976 kalau tak silap saya lah. Saya pun belum lahir lah. Belum lahir lagi. Jadi daripada tahun 76 tak ada OSAH lagi. Tak ada OSHA lagi. Dan bila masuk ke 94, management dia kerap bertukar. Okay. Dan dia punya awareness pun belum capai ke tahap yang kita jangkakan sebagai satu company ataupun satu syarikat yang ingin maju ke hadapan. Okay. Jadi memang agak sukar lah pada ketika itu. Jadi bila dipropose ataupun diutarakan satu cadangan untuk mewujudkan satu OSH management system pada ketika itu saya propose 2009 dan dapat kelulusan daripada CEO. CEO. Tapi bukan saya direct dengan CEO lah. Ada lapisan-lapisan dia. Itu perbezaan GLC dengan multinational company ni yang mana kita tak boleh face to face dengan CEO. Dia ada senior manager, dia ada factory manager kan dia pergi kat GM kan dia pergi kat SGM pergi dekat assistant ED lah, macam-macam lah. Last kali baru CEO. Okay, nak mendapatkan suatu proposal tu OSAS 80,000 pada ketika itu tahun 2010 baru diluluskan. 2011 saya pulun dan sampai ke 2011 diluluskan, 2012 saya pulun. Dalam masa 6 bulan lah. Tapi in between nak tunggu approval proposal sampai approval tu saya dah prepare lah dengan sahabat idola saya lah, Cik Tuan Zaki Tumijan tadi. Jadi saya memang syorkan siapa yang nak mempelajari ISO, tak kisah ISO apa, pergi berguru dengan Zaki Tumijan. Saya rasa pengeras dia tak susah. Pengeras dia murah saja, tak berapa keras. Senang saja dengan Cik Zaki ni. Kenyal-kenyal gitu. Dan promote. Okay, lepas tu di GLC pula komitmen management dia ni macam saya cakapkan tadi lah. Dia nak menerima sesuatu perkara yang baru tu memang agak rumit. Okay? Agak rumit. Dia kata pelan dah operasi daripada tahun 70-an. Tak ada kematian, tak ada aksiden, tak ada kemalangan yang major. Kenapa nak ada safety officer? Masa tu saya belum certified, belum dapat green book lagi. Kenapa nak perlu ada safety officer? Kenapa kita nak perlu buat itu ini? Kenapa nak bagi training kepada pekerja? Jadi saya pun bermulalah pencak silat di GLC. Okay. Dan dalam masa yang sama 2010-2011 tu saya jaga operation kilang, ada refinery plant, ada fractionation plant, ada pack product ataupun FMCG. Dalam masa yang sama saya juga jaga construction. Kita buat upgrading plant, mana dia ada demolitions, dia ada naik plant baru dan buat office baru. Jadi kat situ pun saya belajar construction. Dan bab
job description ni macam Azhan cakap lah. Tadi pun senang cerita, safety ni ataupun HSC ni memang kita ni kerja langsam. Kalau dekat GLC dulu, saya ni duduknya di bawah HR, Human Resource. Jadi tengok CCTV, kilang saya ada 36 CCTV. Saya punya cubicle works tu ada 2 skrin 32 inci yang saya kena pantau CCTV-nya. Jadi mata kita ni kiri kanan je lah tengok CCTV. Lepas tu kalau ada kes kemalangan, kena pula rewind, kena check balik, kena replay balik, kena record, macam-macam lah. Tu CCTV-nya. Lepas tu bila ada kemalangan macam biasalah, kita ni one man show yang buat rawatan first aid kita, yang nak pergi ke klinik pun kita, yang nak hantar borang ke SOKSO pun kita. Sehingga kan yang commuting accident tu, yang mana perjalanan pergi balik kerja accident tu kan, saya tukang draft ataupun tukang lakar dia punya peta kemalangan tu. Ni rumah, perjalanan pergi kerja, ni kilang. So dekat mana kita accident. Saya tukang lakar lah. Alhamdulillah lah. Benda ni, safety ni lebih kepada satu tindakan sukarela, ataupun saya suka petik Tuan Haji Osman, saya punya sifu. Organisasi Selamatkan Hamba Allah. Itu maksud OSHA yang saya pegang sampai sekarang. OSHA. Tu dia lah. Lepas tu dekat kilang, ni kita multitask. Bukan hanya safety and health, tapi jaga juga environment. Environment. Dengan gaji yang tak seberapa, kita punya kerja ni, umpama kita memikul satu guni kampit simen, berbanding kalau kerja dekat oil and gas yang kita punya task tu ada spesifik. Kita jinjit aja kita punya plastik, air Nescafe Ice, macam tu. Kalau dekat oil and gas punya construction, ataupun oil and gas lah, kalau safety officer, safety supervisor. Kalau environment, dia ada environmental officer. Untuk inspektor seperti Ayong, Ayong mana Ayong tadi? Ayong, dia adalah saya punya scaffold inspector. Level 3, nombor 1 Johor, nombor 11 Malaysia. Tu dia. Jadi dia ada specialize masing-masing. Kalau dekat kilang, jangan harap kau nak mendapatkan seorang manpower sekalipun. Semua kau buat sendiri. Macam Azhan cakap lah, tuan cuci tandas kan. Saya pun cuci tandas. Itu tadi saya cakap, tangkap ular. Saya pun pernah tangkap ular. Dan yang paling ketara sekali, ada kes histeria yang menyerang wanita-wanita di kilang lah. Histeria. Gadis ke makcik? Ada gadis dan juga ada makcik. Pakcik dia pandai. Dia pandai tau. Dia memilih tau. Makcik, adik-adik tu kan. Dia tu. Jadi saya ni tukang panggil Tok Imam. Tok Imam. Yang paling saya biasa saya live adalah Tuan Haji Rahman lah. Tuan Haji Rahman. Imam Masjid An-Nur Pusat Bandar. Itu memang saya selalu kontak. Pasal apa? Saya punya kilang dulu selalu ada gangguan. Histeria. Lepas tu kalau malam ada, ketika itu saya tengah jaga construction kita expansion plant dekat belakang tu. Kalau dulu Jalan Timah tu IOI Lourdes Crockland Pen Century, itu tak ada. Dulu hutan. Jadi bila kita buat expansion, memang tepi dia hutan, pokok jawi-jawi
yang tempat Pontianak duduk tu, situ sampaikan saya punya polis bantuan Felda kena kacau. Jadi seperti biasalah, orang yang dia akan telefon adalah saya. Okay. Jadi itulah, itu antara job description di kilang. Untuk management system pula, kita memang kalau kilang ni, kalau dia dah ada satu management system, contohnya ISO, dia bermula daripada ISO 9001 lah. 9001, lepas tu 40001, lepas tu kita pergi pada 80,000, okay, untuk safety. Kalau dah ada, senang. Dah ada, senang lah. Tapi masa saya dulu, saya yang develop. Jadi saya tailor OSAS Management System tu, ISO 18000 tu, pada saya punya jalan cerita, saya punya capability untuk maintain the whole system. Tapi bila saya left the company pada pertengahan 2012, itu CSO yang lain take over, itu lain pula jadi ceritanya sampai hari ini. Okay. Dikongsikan juga dengan top management, kalau oil and gas ni dia top to bottom. Top to bottom. Kalau kilang, terutamanya GLC ni, ataupun kalau senang kita cerita lah, kilang Cina Bukit ni, dia punya awareness ataupun dia punya perception untuk perubahan tu memang agak susah. Kita nak buy in tu bukan setakat kita bercerita pasal kebaikan ataupun keburukan. Tapi saya pernah buy in, saya punya factory manager seorang Cina, seorang golfer, dan saya buy in tu, sampaikan saya pun tak tahu macam mana saya boleh buy in sampai satu tahap tu. Pukul 10 saya boleh pergi mengetih dengan dia dekat kedai mamak. Itu satu tahap yang saya tak boleh jangka, yang saya tak expect. Sampai tu sekali saya punya sihir saya tu saya buat. Okay, sampai dia ajak saya, "Syukur, let's go, we go to mamak, kena roti canai," dia kata. Okey lah. Sampai banyak kali jugalah, bukan sekali, banyak kali. Kalau dia tak ada, kalau saya tak ada tu memang dia akan carilah. Dia akan cari. Itu saya punya factory manager yang lama lah. Buy in tu penting lah. Jadi sebagai seorang safety practitioner, tak kisahlah safety officer, safety manager ataupun safety supervisor, buy in tu penting. Okay, buy in tu penting. Yang penting, belanja diminum dulu. Nanti dia akan rasa kita mula rapat dengan dia dan dia rasa kita ni bukan sebagai seorang pekerja tetapi sebagai tanggungjawab dia. Dia ada saling responsibility dan juga accountability. Okey, kita pergi kepada construction. Masa dah tak banyak Azhan ke ataupun nak lajak je ni? Tak apa, jalan je Jus. Jalan je dulu. Mesti tidur malam ni. Untuk construction ni saya rasa sedia maklum lah. Dia ada multi layer of construction ataupun multi types of the construction ni. Ada yang oil and gas construction which is the major project. Contohnya rapid. Okay, rapid. Lepas tu ada pula yang normal construction yang mana yang mana dia construction biasa, landed project, high rise project, dan expansion project. Okay, dan selain daripada tu kita juga ada construction dari segi EPCC yang ataupun kita panggil engineering, procurement, commissioning and construction and commissioning lah, EPC ataupun EPCC. Dia lebih macam oil and gas punya construction juga, yang mana dia punya ITB dia tu ataupun intention to bid ataupun dia punya BQ dia tu okay, lebih detail lah berbanding BQ projek-projek perumahan landed. Okay, BQ projek-projek pembinaan jalan raya kerajaan JKR contoh.
ataupun perumahan prima. Okay? So memang berbeza. Yang mana paling ketara sekali kita punya manpower lah. Safety manpower itself. Okay? Just sharing saya punya pengalaman lah dengan sebuah company yang berasal daripada Taiwan. Daripada Taiwan, CTCI. Saya rasa semua tahulah kan. CTCI. Taiwan based company. Dan dia pun projek rapid dia ada dekat CCSM package P1. Dan bila CTCI untuk power plant ni, saya cuba menerapkan konsep oil and gas punya construction ke dalam EPC. Jadi alhamdulillah lah berjaya, dan ramailah antara kenalan-kenalan yang ada di dalam ni. Contohnya Jadul, Jadul Haq. Ya Jadul, saya punya AGTES yang paling perform lah. Lepas tu si Hafiz, Ayong, itu antara saya punya orang-orang kanan dan orang kiri saya lah di power plant dahulu. Yang mana ketika itu saya punya tim termasuk subkontraktor seramai 65 hingga 67 macam tu lah orang. Yang mana saya adalah safety lead dekat situ. So kita work as a team. Tak kisah kau subkontraktor ke, aku EPC ke, safety is teamwork. Kita buat sekali, kita buat sama sekali. Jadi top management dekat CTCI dia memang, dia punya project manager pun daripada CCSM. Jadi dah memang well known, sehingga kan saya tak buat sesuatu perkara. Contohnya kalau tak silap saya masa tu Ayong tak buat inspection, saya kena marah. Ayong tak buat inspection scaffold, saya yang kena marah. Kenapa tak buat inspection scaffold? Saya kena marah. Sepatutnya kita yang buat sendiri, kita jalan sendiri. Tapi bila tim tak buat, lead dia kena marah lah. Jadi tu. Kalau compare dengan construction lain, dia tak nak ambil tahu. Yang dia tahu, projek 20 juta, ada safety officer, 50 pekerja, ada seorang safety supervisor. Itu yang dia tahu. Yang lain, pandai-pandai kau settle. Okay? Tapi memang berbeza lah. Minta maaf Yong. Saja je Yong. Alah, Yong ni. Janganlah marah Yong. Ilmu pukau tolong ajar. Ini nak kena cari saka dulu. Kalau dapat saka nanti baru saya ajar. Tak ada saka tak boleh nak ajar tau, susah. Abang safety ni gangster. Kebanyakan pekerja takut dengan safety. Apa pandangan anda? Pandanganku rabun Ayong. Jangan Ayong jangan tanya soalan macam-macam Yong. Jangan tanya soalan macam-macam okey. Okey, kita balik tadi pada management style lah. Management style. Kalau EPC management memang saya boleh cakap bukan perfect 10 tapi 8/10. 8/10 berbanding dengan construction yang biasa, yang mana dia tahu tak ada saman, dan kalau ada saman pun daripada DOSH ataupun DOE, safety mesti settlekan. Itu kalau normal construction. Okay? Dan kalau kilang ni, yang sekarang saya bekerja di PTP ni, macam Azhan cakap tadilah, dia micro management. Micromanagement ni memang agak susah nak di tackle. Berjawatan vice president. Berjawatan vice president, sehingga kan masa saya interview kerja, dia challenge saya pasal berkenaan dengan confined space. Kenapa permit issuer yang perlu sign? Kenapa bukan safety saja yang sign? Sehingga kan saya dah hilang saya punya idea nak cakap dekat dia.
Saya bangun, saya lukis orang lidi dan saya cakap, this is you pada ketika itu. This is you, terus muka dia berubah. Tak tahulah dalam hati dia cakap kau ajak budak ni kan. Itu saya punya dia punya microeconomy pula micro management sampai sekarang sampai sekarang. Sehingga kan saya buat satu program bulan 10 Azhan kan yang kita buat safety day kan. Bulan 10 saya order lanyard untuk tag lah, untuk souvenir. Dah siap, dah dapat. Dia tanya, what is the souvenir? Saya tunjuk lah, this is souvenir. Lepas tu dia marah saya. Siapa pilih ni? Kau mandai-mandai ni, kenapa kau tak tanya aku? Walaupun benda ni RM5, sepatutnya kau tanya aku. Aduh, jam kepala masa tu. Pasal apa? Saya terikut-ikut style bekerja dengan EPC dulu, yang mana saya punya project manager Taiwan ni, dia cakap, Syukur, you just do what you want to do. Okay? Dia cakap, okay, Syukur, we have budget for safety day. You just plan. So, saya akan plan, saya bentang kat dia, dia akan ikut saja, bulat-bulat. Tapi bila masuk kilang yang lain ni, dia punya style microeconomy, management dia tu memang ketara lah. Itulah. Okay. Tu dia lah. Job description macam Azhan share, memang mostly kebanyakannya job description ni kita buat sendiri. Saya pun sekarang ni pun tak ada job description. Pasal apa? Masa interview dia cakap, okay, you just handle the expansion project. Then bila masuk dia kata, okay, Syukur, you must handle operation as well. And then you have the one assistant to assist you. I cakap, alamak, ini gaji satu hal kan. Lepas tu dia punya task dia lain. Jadi kita terpaksa lah menerima. Tak nak ambil kucing tu, jangan. Okay. Dan tapi alhamdulillah lah, komitmen dia saya boleh salute. Walaupun dia ada cons dia dekat micro management, tapi dia punya commitments, dia punya knowledge, dia mengetuai ataupun dia mendahului saya. Saya masa projek yang baru ni, untuk due diligence visit, dia yang tanya kontraktor, what is your LTIFR? LTIFR, betul kan? Frequency rate. Dia yang tanya. Jadi ada safety officer yang boleh jawab, ada safety officer yang apa ni, Vice President tanya. Sepatutnya ayat tu keluar daripada safety manager. Tapi Vice President yang tanya. Satu itu amat mengejutkan lah dan bagus. Okay, so saya rasa itu sajalah kot Azhan yang kita boleh kongsikan malam ni. So ada tadi soalan daripada Atika, kalau SHO tu wanita, apa first impression? First impression, saya pernah ada seorang SHO wanita tapi jodoh dengan saya tak lama kerana dia mengandung dan dia morning sickness, dia muntah-muntah dan tak boleh bekerja. Jadi saya punya impression terhadap beliau, saya salute. Walaupun dia wanita bekerja dalam construction, saya respect. Saya respect dia. Capability ada, cuma jodoh tak panjang dengan saya. Itu saja. Tapi kalau untuk kilang ni, saya cuma beri nasihat lah. Kalau wanita ni, approach dia kena senang cerita lah. Kita sebagai safety practitioner ni, kita kena baca game. Kena baca game apa? Baca game management. Kita punya manager, kita punya
GM, kita punya colleague, kalau kita level manager tu, manager yang lain ni game dia apa, political dia macam mana. Baru kita boleh approach yang berbeza-beza. Tak boleh kita nak bulldoze dengan emosi. Itu penting. Dengan emosi itu kena jaga. Kalau tidak, dia akan menjahanamkan kita punya credibility dan juga kita punya performance. Wanita ni agak-agak emotional dia ni agak susah sikit kan nak jangka. So itu sajalah nasihat saya. Ya betul Syahrul Nizam. Engineer saya wanita, semangat nak datang kerja. Engineer yang mana tu Cik Zaki? Engineer yang she is man ke? Okay. Thank you Cik Zaza, Miss Zaza. Okay. So itulah Azhan yang kita rasa kita boleh kongsikanlah dengan permisa-permisa di luar sana. So saya hargai sokongan-sokongan tuan-tuan semua. So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh PM saya ataupun PM Azhan lah. Okay. Ataupun kalau nak personal coaching boleh turun Jumaat ini. Itu boleh, kita boleh face to face. Kita boleh cerita dari hati ke hati macam mana kita nak buat segalanya di sebagai safety practitioner. Itu penting tu boleh PM saya ataupun PM Azhan lah. Kita boleh set lokasi, set masa, kasih on. Okey. Okey, terima kasih Azhan di kesempatan ini. So saya rasa dah boleh wrap up lah. Kucing ni nak main pula dia. Okey, saya exit dulu Zan. Exit dulu. Okey, hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada Syukur. Minta semua kepada yang belajar sesuatu kepada beliau, ucapkan terima kasih kat ruangan komen. Okey. So kesimpulannya kalau kan, setiap industri ni dia ada asam garamnya lah kan. Asam garamnya lah kan. So tinggal anda suka yang lebih asam, kurang asam, lebih garam, kurang garam. So nak kata which is the best, I cannot say lah. It totally depend on you. Okay. Dan kemudian yang lain, yang pada Atikah yang tanya pasal SHO wanita ni, to me lah, I don't see you as woman. Saya tak differentiate sangat kerana to me each person, each individual has your own way of doing things. Okay. Sometimes being emotional is good, sometimes being emotional is not good. Ceritanya yang pentingnya kita kena flexible, we able to adjust ourselves. Sebab the person in the world that we have full control of is ourselves, not other people. Alright? Baik. Baik, terima kasih kepada semua yang join, sangat-sangat hargainya. Dan sedikit pesanan penaja daripada Upskill Learning PLT, bulan 12 kita ada 3 program, public program. Cek di ruangan description link untuk ke public program kita. 2 program ada 10 CEP, 10 CEP satu, setiap satu program, dan pilihlah mana yang sesuai. Baik, so sekali lagi terima kasih kerana join, atas participation anda. Dan ya, share video malam ini kedua-duanya bila anda dapat manfaat daripadanya. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas esok. Esok ada lagi satu yang terakhir. Okey. Tomak Nina and be safe. Azhan.